Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera. So, saya punya live hari ni. Okey, hari ni salam sejahtera. Hari ni hari Jumaat, pukul 10 pagi. Jadi, saya harap semua sama ada secara live ataupun selepas ni mereka semua dalam keadaan sihat-sihat walafiat lah dalam kita punya suasana PKP hari ni. Mudah-mudahan kita jagalah SOP kita dan masa yang sama kita bantulah meningkatkan ekonomi rakan-rakan kita yang berniaga lah, yang untuk beli barangan-barangan mereka. So hari ni hari Jumaat, satu kelebihan kita sebagai orang Islam, penghulu hari sebagai seorang Islam, penghulu hari kita adalah Jumaat. Jadi di Kuala Lumpur hari ni kita lebih kelonggaran sikit lah untuk boleh semain Jumaat, 1/3 daripada masjid. Jadi insyaAllah kita sama-sama dapat semain Jumaat hari ni lah sebagai orang lelaki lah. Okey, saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect. Nak buat dia introduction sikit lah. Syarikat kami menawarkan perkhidmatan training dan coaching dalam bidang personal development dan juga dalam bidang keusahawanan lah. Okay. So kami melaksanakan training dan juga coaching. Okay. So macam biasalah saya buat disclaimer. Perkara yang saya akan bincangkan hari ini adalah pandangan saya berdasarkan kepada benda-benda yang saya pelajari dan juga berdasarkan kepada pengalaman hidup saya lah selama ni lah, dan juga pengalaman saya sebagai seorang yang pernah bekerja dalam bidang korporat dan juga dalam sebagai seorang usahawan. Okey, topik kita hari ni ialah macam saya sebut atas tu, topik kita hari ni, boleh ke kita ubah seseorang? Okey. Jadi ini satu topik yang bagi saya quite challenging jugalah, sebab kita pun tahu sebelum tu kita biasanya bila kita nak ubah seseorang, biasanya dia melibatkan sama ada kita nak ubah perangai dia ataupun kita nak ubah pendapat atau pendirian dia. Okey. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasakan quite important lah, penting sebab kalau kita tengok hari ni, salah satu punca masyarakat hari ni bertelagah ataupun tak bersependapat dengan satu sama lain adalah berpunca daripada satu sikap dalam diri masing-masing untuk mengubah satu pihak yang lain. Okey. Sama ada nak ubah perangai atau nak ubah pendapat. Okey. Jadi soalan yang pertama sekali yang kita kena tanya daripada diri kita, patut ke kita ubah seseorang tu? Okey. Sama ada perangai dia ataupun pendapat dia, patut ke kita ubah? Okey. Saya bagi contoh. Sekarang ni tengah sibuk pilihan raya di Amerika kan. Pilihan raya kita tak tahulah, mungkin dalam masa terdekat atau lama lagi kita pun tak tahu. Kita ambil contoh pilihan raya di Amerika. Ada dua pendapat. Satu pendapat yang menyokong Donald Trump, ada satu pendapat ataupun pendirian yang menyokong Biden kan. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita perhatikan dalam satu pilihan raya, masing-masing sebelah pihak dan sebelah pihak yang satu lain sekarang ataupun sampai sekarang cuba mempengaruhi pendapat dan pendirian pihak yang satu lagi. Okey. Jadi kalau setakat kita nak satu pihak ni setakat nak mencuba merubah pendirian atau pendapat pihak yang lain tu, okeylah dengan menggunakan alasan-alasan tertentu. Tapi kadang-kadang dalam keadaan dia jadi ekstrim bila orang yang satu pihak tu tak satu pendapat atau satu pendirian dengan kita. Apa yang berlaku sekarang macam di Amerika tu, kita boleh tengok penyokong-penyokong satu pihak dia bersifat ekstrim berbanding dengan penyokong satu pihak yang lain.
Sampai kan kita tengok semalam ada satu tempat di Arizona, saya tengok semalam, penyokong satu pihak ni berdiri di luar tempat pengirang mengundi, siap dengan pistol dan senapang lagi, seolah macam nak merempuh tempat mengundi tu. Jadi bagi saya lah, perbezaan pendapat dan pendirian tu dah pergi kepada satu peringkat yang ekstrim, di mana dia orang sanggup bertindak ganas lah dalam dengan satu pihak yang lain. Jadi itu yang saya beritahu tadi, kita ubah seseorang. Okey. Jadi soalan yang pertama sekali, dalam kita rasa kita nak ubah seseorang tu, kita kena tanya, patut ke kita ubah seseorang? Okey. Okey. Sekarang ni kalau kita rasa kita nak ubah seseorang tu, kalau betul lah kita nak ubah seseorang tu lah, tak kira perangai dia ke, pendapat dia ke. Okey, perangai ni, pendapat ni, saya bagi contoh politik ni mungkin terlampau ekstrim lah. Perangai, kita contoh perangai, kita nak ubah seseorang tu, contoh lah, saya bagi contoh, seorang tu isap okok contohnya. Kita nak ubah perangai dia daripada isap okok ke tidak isap okok. Soalan yang kita kena tanya, selepas kita tanya tadi, patutkah kita ubah seseorang tu, soalan kedua yang kita tanya ialah, kenapa kita nak ubah dia? Apa sebab kita nak ubah dia? Okey. Jadi ni pun kena tanya. Sebab apa yang kita nak ubah dia? Okey. Kita tanya soalan tu. Contohnya tadi saya beri contoh, orang yang isap okok. Kenapa kita nak ubah dia daripada isap okok ke tidak isap okok? Kenapa nak tanya kita? Kita kena tanya soalan tu. Okey, lepas kita tanya soalan tu, soalan ni penting sebab kalau kita tak dapat jawab kenapa orang tu kena berhenti isap okok, maka orang kata niat kita pun ataupun usaha yang akan kita lakukan dia sia-sia. Kita tak tahu sebab apa orang tu nak kena berhenti isap okok, kenapa dia. Okey, dan dalam kita nak tanya kenapa kita nak ubah dia ni, kita kena tanya juga apa signifikannya, apakah kesannya seseorang tu bila dia tak ubah perangai dia pada diri kita. Okey. Jadi macam contoh tadi saya bagi contoh, kita nak ubah orang yang tak isap okok tu, yang isap okok tu kepada tak isap okok. Jadi kita kena tanya kenapa kita nak ubah dia, dan apakah signifikan dia, kesan dia kalau dia tak berubah daripada isap okok, daripada isap okok ke tak isap okok, dia tak nak berubah. Jadi apa kesan dia pada diri kita? Jadi kalau kita tak tahu kesan dia berhenti isap okok tu pada diri kita, jadi bagi saya lah, kita tak payah buat apa-apa, tak payah kita usahakan untuk ubah. Okey. Jadi kita balik pada soalan pertama tadi, patutkah kita ubah seseorang? Okey. Sekarang ni kita kena hormati perangai ataupun pendirian atau pendapat seseorang. Jadi kalau kita bersikap begini dengan menghormati pendapat atau perangai atau pendirian seseorang, jadi saya rasa dalam dunia ni kita, pada diri kita pun akan aman diri kita tak risau. Dan saya rasa kalau semua orang bersifat menghormati perangai ataupun pendirian ataupun pendapat seseorang, jadi saya rasa dunia ni jadi aman. Okey. Cuma berbezanya sekarang ni mungkin sekiranya perangai seseorang tu dah melanggar undang-undang, itu kita kena laksanakanlah. Itu pun kita kena buat dalam batasan undang-undang lah, tapi kita tak boleh buat macam perkara yang melanggar undang-undang, kan? Jadi as long as perangai dia ataupun pendirian dia ataupun pendapat dia tak melanggar pada undang-undang, cuma dia berbeza dari segi perangai dia mungkin kita tak suka, ataupun pendirian dia kita tak suka, pendapat dia kita tak suka, yang penting kita hormati. Bila kita hormati, yang pertama sekali jiwa kita akan tenang. Jiwa kita ni akan tenang. Kita tak ada rasa risau ataupun takkan berserabut kalau orang tak dengar pendapat kita, orang tak berubah dengan bila kita cakap dia suruh berubah, kita tak berserabut, kan? Sebab kita menghormati pendapat dia, dan kita menghormati pendirian dia, dan kita menghormati perangai dia. Okey, tentang dia nak ubah atau tidak, itu masuk kepada soalan kedua saya tadilah, kenapa kita nak ubah dia. Okey, kenapa kita nak ubah dia? Okey. Jadi macam saya kata tadilah,
siapa orang yang kita nak ubah tu dalam kehidupan kita. Penting tak orang tu dalam kehidupan kita? Okey. Kalau contohnya orang tu orang yang rapat dengan kita, isteri kita ke, anak kita ke, kawan baik kita ke, mungkin saya kata mungkin perubahan pendapat atau perubahan perangai itu penting pada diri kita. Tapi kalau orang yang luar daripada lingkungan orang rapat dengan kita, maknanya keluarga kita ataupun even kawan baik kita, kawan baik kita ni pun bagi saya dia dah luar daripada lingkungan orang yang penting dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa kita kena hormati perangai dia dan kena hormati pendapat dan pendirian dia. Tak perlulah kita nak merubah perangai dia dan tak perlulah kita nak merubah pendirian dia dan pendapat dia. Macam saya kata tadi lah, kalau kita berusaha juga nak merubah pendapat dia atau pendirian dia atau perangai dia pada orang-orang yang di luar kita punya circle of importance, orang yang penting dalam kehidupan kita, nanti kita punya jiwa akan berserabut, kan? Kita akan jadi sakit kepala memikirkan kenapa orang tu tak nak berubah, kenapa orang tu tak nak berubah pendapat, kenapa orang tu tak nak berubah pendirian. Kita jadi sakit jiwa, kita jadi berserabut, kan? Jadi kita nak jadi tenang dalam jiwa kita, kita tak usah fikir sangat tentang sama ada orang tu nak berubah pendapat ke ataupun orang tu nak berubah pendirian ke ataupun nak ubah perangai. Okey? Okey, itu soalan kedua. Okey, soalan ketiga. Siapa yang kita secara lazimnya yang mana kita boleh ubah dia, sama ada perangai dia atau pendapat dia? Biasanya secara lazimnya adalah orang yang rapat dengan kita lah. Orang yang rapat kita ni macam contoh kita punya seorang suami, isteri kita lah, sebagai seorang bapa, anak-anak kita. Itulah orang yang rapat dengan kita, yang mana kita ada influence ataupun kita ada power untuk merubah mereka. Okey? Jadi sekarang ni berbalik pada topik saya, bolehkah kita ubah mereka? Sebenarnya orang yang rapat dengan kita lah, sama ada isteri kita ke, suami kita ke, anak kita ke, bolehkah kita ubah mereka? Okey, secara tradisinya bila kita cerita nak ubah orang yang rapat dengan kita, kalau kita tengok secara tradisinya mak bapak kita punya cara kaedahnya, mereka menggunakan kaedah memarah ataupun memberi hukuman untuk seseorang tu berubah. Macam contohnya kalau anak tu isap ukuk, dia akan marah anak dia kenapa dia isap ukuk. Tapi kena ingatlah, kalau kita nak marah anak kita isap ukuk ni, kita boleh hanya marah sampai satu peringkat saja. Dah lebih pada certain umur kita tak marah dia. Peringkat umur biasanya kita boleh marah anak kita ni sampai peringkat mungkin kalau dulu mungkin umur 15, tapi kalau sekarang ni saya rasa umur 12 pun kita dah tak boleh nak marah anak kita sangat, sebab suasana hari ni dah berubah. Okey, tapi kita nak berubah, kita nak dia berubah, tapi kita tak boleh gunakan kaedah menghukum untuk dia berubah. Kalau kita masih menggunakan kaedah menghukum untuk berubah, maka dia akan berubah, tapi perubahan yang akan dilakukan ialah bukan kerana dia nak berubah, tapi perubahan yang dilakukan sebab dia takut dengan kita. Maknanya macam sekarang, seorang bapa dia tak suka anak dia isap ukuk. Jadi bila dia tak suka anak dia isap ukuk, dia akan tak isap ukuk bila depan bapak dia. Bila bapak dia tak ada, dia akan isap ukuk. Dia akan pergi isap ukuk bila bapak dia tak ada, kan? Jadi kita tak nak berlaku, maknanya dia tak berubah lah. Jadi bila dia tak berubah, tu kita tak nak, kita nak dia berubah. Okey. Jadi macam mana kita nak ubah situasi begini? Jadi bagi pendapat saya lah, dengan apa yang saya dah kaji sekarang ni, manusia ni sebenarnya dia tak nak berubah, melainkan dia sendiri nak berubah. Contohnya macam anak kita tadi, dia takkan berubah, dia takkan berhenti isap ukuk, melainkan dia sendiri nak berhenti isap ukuk. Selagi dia tak berhenti nak isap ukuk, dia takkan berhenti isap ukuk. Contoh saya tadilah, macam mana seorang bapa tu marah dia sekalipun, dia takkan berhenti isap ukuk. Macam mana dihukum sekalipun, dia tak akan berhenti isap ukuk, melainkan dia memang nak berhenti isap ukuk. Jadi sebagai seorang bapa, macam mana kita nak timbulkan dia satu situasi di mana dia sendiri nak berhenti isap ukuk? Jadi salah satu kaedah yang kita boleh guna pakai, dan benda ni kita boleh guna pakai dalam setiap situasi, sama ada nak suruh anak tu isap ukuk ke, ataupun nak suruh anak tu nak cari satu cita-cita yang bagus dalam kehidupan dia ke, ataupun nak suruh seorang anak nak cari pasangan hidup yang baik ke.
Kita boleh gunakan dalam semua situasi. Kita tanya soalan-soalan tertentu kepada dia. Contohnya kalau misalnya dia nak sangat isap ukuk, so kita kena tanya dia, apa yang dia dapat dengan isap ukuk ni? Kita jangan marah dia, kita tanya dia, apa yang dia dapat dengan isap ukuk ni? Okey? Kita dengar jawapan dia. Tak tahu, mungkin jawapan dia kata dia seronok, kawan-kawan dia suka, kan? Lepas tu kita kena tanya lagi, apa yang dia perolehi dalam isap ukuk ni? Dia dapat keuntungan ke? Kan? Tanya lagi, kita tanya. Dia tahu ke kesan isap ukuk ni? Kan? Dia ada dengar tak? Ataupun dia ada Google tak? Kan? Kita jangan cakap dia, oh isap ukuk ni mati cepat, tak boleh. Kalau kita cakap macam tu, dia lagi nak isap ukuk. Kan? Kita tanya dia, kamu tahu tak kesan orang isap ukuk ni macam mana? Kalau dia kata tak tahu, lepas tu kita suruhlah dia, okey, kamu Google lah, carilah kesan dia, atau besok beritahu kat bapak. Dah habis cerita. Lepas tu besok panggil balik dia, okey, kau dah check belum apa kesan orang isap ukuk ni? Tanya dia dah buat belum? Kalau dia kata dia belum buat, kenapa tak nak buat? Kan? So dia check, sampai dia check sendiri. Lepas tu bila dah check, so tanya dia, apa pendapat kamu dengan apa yang kamu dah baca? Oh, dia kata, kita tanyalah. So bila kita keep on menanya, contohnya kita tanya kenapa dia kena isap ukuk, apa kesan dia isap ukuk, kesan keuangan, kan, kesan dengan kawan-kawan, kesan dari segi kesihatan. Jadi kita tak ada bersikap marah pada dia tau. Kita hanya bersikap untuk menanya, supaya bila kita tanya seseorang ni dan orang tu berfikir macam mana nak menjawab soalan tu, akan sampai satu peringkat di mana dia akan sedar dengan sendiri kenapa dia kena berhenti isap ukuk. Saya bagi contoh satu lagi. Seorang anak, kita kata kat dia, kita lah sebagai bapak, kita kata saya nak kamu jadi doktor, contohnya lah kan. Dia kata dia tak nak jadi doktor. Jadi kita paksa juga, kau kena juga jadi doktor, kan? Kita paksa, kan? Tapi kalau kita paksa, dia takkan nak jadi doktor. So kita kena tanya dia, apa yang dia nak dalam hidup dia. Kalau dia kata, oh abah saya tak nak jadi doktor, saya nak jadi ahli muzik, kita jangan kata, oh kau tak boleh jadi ahli muzik, kalau kau jadi ahli muzik kau akan apa kedana, kau tak ada duit. Bila kita cakap macam tu, dia akan melawan kita. Oh tak ada abah, banyak ahli muzik kaya-kaya, dia akan lawan kita. So apa yang kita perlu buat sekarang ni, kalau misalnya kita kata, kalau kita rasa memang kita nak suruh dia jadi doktor, kita kena tanya dia, okey, kau kata kau nak jadi ahli muzik, okey, kenapa kau nak jadi ahli muzik? Dia akan bagi sebab-sebab dia, kan? Kita tak tahu sebab dia. Kadang-kadang dia kata kawan yang suruh jadi ahli muzik. Kita tanya dia kenapa dia nak jadi ahli muzik. Kita tanya dia, adakah ahli muzik ni ada kehidupan yang kata sempurna masa depan, bagi contoh orang ahli muzik ni yang berjaya. Kita tanya soalan-soalan tu semua. Kadang-kadang dia tak tahu, sebenarnya dia tak tahu pun. Tapi bila kita tanya soalan-soalan ni, dia akan menimbulkan satu kesedaran pada diri dia, apa sebenarnya yang dia nak, kan? Apa sebenarnya yang dia nak. Jadi sebagai seorang yang macam saya kata tadi, kalau kita nak ubah seseorang, kita kena tanya soalan-soalan, kenapa dia nak, ataupun kenapa dia tak nak berubah, kenapa dia perlu berubah. Kita tanya dia, dan apa dia akan dapat daripada perubahan dia, apa manfaat yang dia akan dapat daripada perubahan tu, apa benda yang dia akan rugi kalau dia tak berubah. Kita akan tanya benda-benda ni pada dia, dan kita kena selalu tanya. Kita, macam saya kata tadi, kita jangan marah-marah dia supaya dia berubah. Kita kena keep on tanya dia, kan? Kita kena ambil sikap, jangan memarahi dia. Kita kena sabar, dan insya-Allah satu ketika nanti dia akan berubah mengikut apa acuan yang kita nak, provided kita keep on tanya dia. Macam saya kata tadi, kita tanya dia kenapa dia nak perkara tu, ataupun kenapa dia tak nak berubah, apa manfaat dia kalau dia tak berubah, kan? Apa kerugian kalau dia berubah, apa kerugian dia kalau tak berubah. Jadi kalau kita keep on tanya soalan-soalan ni, satu hari nanti dia akan sedar sendiri kenapa dia kena berubah, ataupun kenapa dia tak nak berubah, kan? Dan kita pun pada ketika tu, mungkin jawapan yang keluar daripada dia, kita akan terimalah, sebab dia ada satu alasan yang kukuh kenapa dia tak nak berubah. Macam saya bagi contoh tadi lah, kenapa dia nak jadi ahli muzik.
kita pun akan terimalah akhirnya kenapa dia nak jadi ahli muzik dan kenapa dia tak nak jadi doktor. Jadi kita dah tak boleh nak paksa. Kalau kita paksa pun dia tak akan boleh jadi doktor, dan kita akan sakit kepala, kita akan buang masa, kita akan buang duit kita untuk dia belajar jadi doktor. Akhirnya dia tak akan jadi doktor, dia akan fail dia punya periksa jadi doktor. Jadi inilah saya punya pendapat hari inilah tentang sama ada kita boleh ubah seseorang tu atau tidak. Jadi hari ni saya nampak Zul lah, kamu live dengan saya. Terima kasih Zul. Kan? So siapa yang tak dapat live ni bolehlah tengok video ni selepas ni. Itu sajalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.